Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fahadahun najdain fa akrama bil islami man syaa'a minats thaqalain wa ashhadu an la ilaha illallah syara'a fi muamalati nasil qarda wad dain wa أوجب أداء الأمانة إلى أهلها حتى نفوز بخير الدارين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من مشت قدمه على أرض الحرمين صلى الله وسلم عليه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تخالف في الأجوان أنوار الخمرين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, khatib mengambil kesempatan memulakan khutbah dengan berpesan kepada diri khatib dan hadirin agar kita bersama-sama berusaha membekalkan diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana hanya ketakwaan sahajalah yang membezakan di antara seorang manusia dan manusia yang lain. Ketahuilah bahawa takwa adalah sebaik-baik bekalan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan bicara, suka khatib memberi peringatan. Marilah kita berikan sepenuh tumpuan kepada isi kandungan khutbah hari ini. Sedarlah bahwasanya perbuatan berbual-bual, bermain telefon bimbit atau tidur dengan sengaja adalah perbuatan sia-sia yang boleh menjejaskan kesempurnaan meraih ganjaran pahala. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk hutang antara dosa dan pahala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Islam adalah cara hidup yang mementingkan keseimbangan dunia dan akhirat. Galakkan mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Juga dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sering dilazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan buat kami di dunia, kebaikan buat kami di akhirat, dan lindungi kami dari azab api neraka. Doa tersebut turut dirakam dalam Al-Quran pada ayat ke-201 surah Al-Baqarah, memberi mesej kepada manusia supaya mencari bentuk kemudahan dan melakukan ketaatan kepada Allah ketika mereka diberi tugasan beribadah di dunia. Sebagai contoh, Islam menggalakkan umatnya bekerja mencari rezeki dengan bekerja bersungguh-sungguh. Lihatlah bagaimana Allah memuji Nabi Daud alaihissalam yang bersyukur dengan pekerjaan beliau sebagai tukang besi. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang terbaik mencari rezeki dengan mengendalikan perniagaan isteri baginda, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhuma. Begitulah halnya para nabi melaksanakan urusan dunia untuk mendapatkan manfaat kebaikan dunia dan akhirat. Seorang manusia memerlukan kepada keperluan asasi seperti rumah, makanan dan pakaian untuk kehidupan yang sempurna. Tanpa wang, harta dan aset, seseorang akan mengalami bentuk kesukaran dan halangan dalam melunaskan tanggungjawab
yang ditaklifkan oleh agama ke atasnya. Tanpa duit belanja, ibu bapa tidak dapat menghantar anak mereka ke sekolah. Tanpa rumah, manusia tidak dapat berteduh. Manakala tanpa makanan, manusia pasti kelaparan. Di sini kita dapat menyedari tentang betapa pentingnya pekerjaan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan rezeki yang diperolehi, seseorang itu terselamat daripada beban hutang. Dalam permasalahan hutang, terdapat satu ayat yang paling panjang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang sebahagiannya bermaksud, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan jangan penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu menulis apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Sidang Jumaat ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi umat Islam hari ini setelah dilanda wabak yang memberi kesan kepada seluruh dunia, pasti ada dalam kalangan kita yang ditimpa dengan ujian, terutama daripada bentuk aspek kewangan. Suka khatib ingin memberikan peringatan bahawa hutang boleh menjadi dosa seandainya sengaja melambat-lambatkan tempoh melunaskan hutangnya. Pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, si mati ditangguhkan seketika solat jenazahnya sehingga hutangnya diselesaikan terlebih dahulu. Maka bagi mereka yang terbeban dengan hutang, dinasihatkan supaya sentiasa melazimi doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maqram. Maksudnya, ya Allah, aku mohon berlindung daripada dosa dan hutang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hutang juga hukumnya sunat sekiranya pemberi hutang berniat membantu si penghutang daripada kesempitan hidup. Mencatat hutang juga disunatkan kerana perbuatan tersebut adalah salah satu bentuk berhati-hati dalam urusan agama dan dunia. Ia juga dapat mencegah si penghutang daripada sikap lalai dan lupa untuk melunaskan hutangnya apabila tiba waktunya. Namun, hutang akan bertukar menjadi dosa sekiranya pinjaman dilakukan dengan orang perseorang atau syarikat yang mengenakan faedah riba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman berkaitan hal ini melalui sabdanya yang bermaksud, Allah melaknat pemberi riba, pemakan riba, penulis dan penyaksi, mereka semuanya sama. Hadis riwayat Muslim. Di samping itu, suka khatib mengambil kesempatan dalam Ramadan Al-Mubarak ini untuk mengingatkan diri dan sidang jemaah semua, berbelanjalah dengan penuh hikmah dan benar hemah dan hikmah, ketika mana Malaysia telah pun memasuki fasa endemik dengan hampir semua SOP termasuk aktiviti sosial kini dilonggarkan. Usahlah kita berbelanja sewenang-wenangnya, sama ada secara fizikal atau digital. Hari raya setahun sekali tidak boleh dijadikan alasan untuk bermewah-mewah sehingga membawa kepada pembaziran atau keberhutangan yang serius. Fikir sebelum beli, setiap yang halal akan dihisap, setiap yang haram akan diazab. Hadirin yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada minggu ini, renungilah peringatan-peringatan berikut. Yang pertama, cubalah seboleh-bolehnya mengelak daripada tabiat suka berhutang. Namun jika terpaksa berhutang, bersegeralah melunaskan apabila mampu. Patuhilah arahan Al-Quran dalam masalah hutang, iaitu dengan merekodkan dokumen serta saksi yang benar. Yang ketiga, berusahalah hidup secara sederhana dengan mengurangkan amalan berhutang.
Dunia hanyalah penjara bagi orang beriman sebelum menikmati kebahagiaan tanpa batas di akhirat. Yang keempat, jika seandainya orang yang berhutang tidak mampu membayar balik, pemiutang hendaklah menangguhkan dulu hutang tersebut, atau hutang itu ditukarkan kepada sedekah sebahagiannya atau kesemuanya, seperti mana firman-nya dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebahagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil wahyain wa naf'ani wa iyyakum bima unzila ala sayyidina ats-tsakhalain wa taqabbala minni wa minkum ta'atahu wa lisa'adatihi ad-darain. Aqulu min qalbihi hanin wa astaghfirullahil azim li wa lakum ajma'in wa lisairil muslimin wal mu'minin al ahya minhum wal mayyitin fastaghfiruh ya fawzal mustaghfirin wa anta arhamar rahimin. Alhamdulillah ala al-alihi wa ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwani. Sallallahu wasallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala rabbikum haqqal tuqatih wa'lamu bi ta'atihi wa mardatih. Thumma a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bida'afihi bi nafsihi faqala aliman hakiman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa umurina washmalillahumma ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibnu Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj, wa kazalika Maulana Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang. Allahumma dfa'anna bala wal waba wal ghala wal riya wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wal su'a fitan ma zaharaha minha wa ma batan an baladina haza khassah wa an sairil biladil muslimin amma ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras
wal junun wal juzam wa min sayil ashqam ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah serta mengeluarkan zakat dan melaksanakan wakaf. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu kepada kami, pemuda-pemuda kami, pemimpin-pemimpin kami, untuk memberikan khidmat bakti yang terbaik kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Kau hindarilah kami daripada perbuatan-perbuatan khianat, durjana yang merosakkan kepentingan agama, masyarakat dan negara. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa iyata bil izil qurba wa yanha anil fahsyai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahil jalilil yazkurkum washkuruhu ala ni'matihi wazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah.